Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil izam syai'un ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Yang saya muliakan, lagi saya hormati pengurusi surau Abu Bakar As-Siddiq, surau Abbas, Abang Azmi, barisan kepimpinan surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan segala pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kita peluang-ruang dan kesempatan pada malam ini meneruskan pengajian kita, insya-Allah. 40 hadis akhlak mulia. Kita masuk hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbul rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lemah lembut, rafiqun, dan suka kepada kelembutan, yuhibbul rifqa, dia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lain seumpama dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini datangnya daripada siapa? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin. Aisyah ni tuan-tuan, yang seperti mana yang kita tahu, Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makruf kan? Kita tahulah benda tu. Dan panggilan kepada Aisyah ni, selain Nabi beri gelaran, Nabi panggil dia wahai yang si pipi merah kan. Ada panggilan lain, kunyah. Nama panggilan yang lain disebut sebagai Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Sebab anak saudara kepada Aisyah namanya Abdullah bin Zubair. Maka dipanggil gelaran macam makcik lah, makcik kan. Jadi Rasulullah Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah ni lahir di Mekah 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Maknanya 4 tahun sebelum Rasulullah jadi rasul. Rasulullah jadi rasul umur 40 tahun kan. 4 tahun sebelum tu Aisyah lahir. Kemudian Aisyah ini merupakan di kalangan merupakan isteri yang Nabi sayang. Nabi sayang semua isteri dia. Dia di antaralah isteri yang Nabi SAW sayang. Buktinya apa? Amru bin Al-As radhiyallahu anhu
pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru al-As tanya kat Nabi. Dia tanya apa? Siapakah manusia yang engkau paling kasih ya Rasulullah? Siapa yang kau paling sayang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Rasulullah jawab Aisyah. Dan kalau di kalangan lelaki pula, yang tadi perempuan kan, kalau di kalangan lelaki pula, siapa yang kau paling sayang ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ayahnya. Maknanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah declaration. Nabi declare, Nabi claim, beritahu bahawa Aisyah ni antara isteri yang Nabi sayang. Dan di antara kalangan orang lelaki pula, Abu Bakar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Ini sebut Amru tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba anak kita tanya kan kat tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak 8 orang. Cerais berapa orang cerais? 6 orang. Cerais 6 orang. Di kalangan anak ni siapa yang paling sayang? Saya pernah tanya mak saya. Mak, saya kata, dan kalangan 8 orang anak mak ni, siapa yang paling mak sayang? Jawapan standard, semua mak sayang. Kau tanya si Rais kan, kau tak mengajuk dia. Mengajuk anak dia kan. Mengajuk Fatih. Dia tak sayang, nak sayang paling kecil sekali ni. Saya paling sayang ni. Dah lain macam dah kawan tu kan. Standard yang tuan, semua mak sayang. Tak tuan. Bukan kata dia bohong, tak. Lebih nak jaga hati. Di kalangan kalau kata 8 orang ada yang dia sayang seorang, tapi dia tak beritahu lah kan. Sebab sayang ni subjektif kan. Tak boleh diukur, dinilai. Subjek. Macam orang rupa handsome lah. Ui, handsome lah. Tak ada lah handsome. Kalau tuan-tuan, kau fikir handsome tak handsome tuan, tak ada orang nikah orang negro lah tuan. Betul tak? Kulit golap kan, rambut keriting. Kau kita fikir, mana handsome kan. Dia nak muka kau lawa kan. Kau dengan Fatah Amin kau. Okey lah yang kata kan. Nampak lah. Tapi sayang ni subjektif kan. Tak nampak. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Hakim menyebutkan bahawa 1/4 syariat agama ini diambil daripada Aisyah. 1/4 agama diambil, syariat agama ni diambil daripada Aisyah. Maknanya apa? Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Aisyah banyak meriwayatkan hadis, sehingga kan disebutkan bahawa dia meriwayatkan hadis sebanyak 1210 hadis. Banyak tuan-tuan. Hadis datang daripada Aisyah 1210 hadis, banyak. Terutama dalam perihal dan rumah tangga, dalam soal-soal, Aisyah banyak tahu. Sebab Nabi duduk sama dengan Aisyah. Macam kita lah tuan-tuan kan. Siapa orang yang lebih tahu pasal diri kita? Siapa tuan-tuan? Isteri kita lah. Tapi kalau baru tahu 2 bulan kahwin, belum tentu orang tak tahu apa kegemaran dia, apa dia suka pun. Tapi kalau dah lama mungkin dia tahu tuan. Dia punya batuk pun tahu. Dia nak teh ke, dia nak kopi, dia tahu tuan. Batuk pun tahu. Dia nak, tak payah kau nak kopi tu. Itu nak teh oh. Sebab dia kenal itu. Kenal tuan. Suka apa, makan apa dia suka, apa benda yang paling dia tak suka kan. Yang ni kau jangan apa ni, ayat kau tak suka ni makan ni. Apa yang dia suka dia buat, tak suka tu dia hasingkan ataupun dia elak lah. Sebab apa? Kenal, tahu. Balik rumah, ini adalah ni, mesti kena marah dengan bos. Dia macam muncung tu kan, dia kena marah dengan bos ni. Jadi isteri tahu, okey dia kena marah dengan bos ni, okey. Bila nak tanya masalah kan, lepas mayang sekarang, lepas mayang isyak dah makan, nak tidur kan boleh tanya. Abang ada masalah ke? Kau isi pun macam tu juga. Dia macam ni, dah tahu dah. Sebab apa? Cara nak pujuk, dah tahu dah cara nak pujuk. Ajak pergi mana? Poh Kong tu, Poh Kong. Cara nak pujuk kan. Demam pun tuan, sihat terus. Sihat abang? Bukan demam tadi kan.
tahu cara nak pujuk apa sudah. Aisyah ni macam ni lah, tahu kan. Maknanya diriwayatkan hadis banyak 1210 hadis sebab datang pada Aisyah ni nampak hidup dengan Nabi. Sama duduk satu rumah, tahu kesukaan Nabi apa dan sebagainya kan. Datang daripada Aisyah, sehingga kan Aisyah ni menjadi pakar rojok di kalangan para sahabat selepas ketiadaan Rasulullah. Orang tanya dia. Sebab tu di kalangan sahabat ni ada yang jadi ulama, orang alim. Ada sahabat sebab Nabi dia tak alim pun. Bahkan tak mungkin di kalangan sahabat dia tak pernah dengar pun dia meriwayatkan hadis, tak dengar. Kau kata nak alim bukan semua jadi tok guru, tak ada. Tapi ada beberapa orang jadi tok guru. Abdullah bin Mas'ud tok guru. Ibnu Abbas tok guru. Aisyah bukan tok, puan guru kan, agak kan. Baik, okey. Kemudian tuan-tuan, kelebihan Aisyah yang lain. Selain banyak meriwayatkan hadis, kemudian dia kahwin dengan Nabi. Apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada giliran Aisyah. Rasulullah wafat pada hari giliran Rasulullah kat rumah Aisyah. So Rasulullah ada ramai isteri, ada Safiyah, ada Maimunah, ada Hafsah, banyaklah, ramailah. Tapi Rasulullah wafat maksudnya memang waktu tu turn dengan Aisyah. Dan meninggal di apa? Di atas, kita panggil apa ni? Atas riba ke pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Atas pangkuan tuan, atas dada ni. Rasulullah atas dada Aisyah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dada dengan leher sini bersandar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala pernah mimpi. Aisyah ni pernah mimpi. Kita pun mimpi juga kan. Mimpi malam tadi ni. Dah jadi Nabi lah kita kan. Jadi macam Rasul Kahal lah. Kat Kemesahat dia mimpi. Kisah ni tu lah. Mimpi kita, kalau mimpi para Rasul itu wahyu kan. Mimpi orang soleh, orang alim ulama yang baik sebagainya tu kita boleh ambil pengajaran, ambil iktibar. Macam yang berlaku di Syria kan. Diorang nak gulingkan Bashar Assad, dah jadi uhara dari negara tu. Banyak tempat-tempat pun dah kena bom dah, semua sebagainya lah, habis. Masjid Umawi tu habis jahanam. Kata Asyik Ar-Mauti dia bermimpi akan berlaku peristiwa yang dahsyat, yang besar. Jadi dia minta peringatan, jangan kita jaga semua sebagainya. Betul. Dan dia akhirnya dibunuh kan. Dia dibom masjid tu, dia kuliah kena bom, boom. Dia pun dah macam ni, kemudian dia bangun balik. Orang datang dia tembak kan. Sebab dia tak nak arahkan jangan rakyat jangan gulingkan kerajaan. Sebab tu orang bagi macam-macam kata-kata yang buruk pada dia ni, almarhum. Tapi anak dia beritahu, orang tak faham maksud ayah dia tu. Kesan dia apa tuan? Jahanam bumi Syria. Padahal sebelum tu Bashar Assad lah jadi Perdana Menteri dia kan. Ada isu tak? Tak ada. Sebab Arab Spring, diorang mula perasaan tu nak ni, wah, Mesir dah berlaku, kita nak ni Syria pula. Lah habis ni rancung sekarang. Satu benda pun tak ada lah. Apa yang ni rosak, peninggalan sejarah tempat. Padahal Syria ni termasuk dalam bumi Syam kan. 4 negara tu diketahui sebagai bumi Syam. Yang Nabi pernah mendoakan, Allah barik fi Syamin, Allah kata beri keberkatan kepada Syam kami, kata Nabi. Tengok apa yang jadi. Kata Al-Syahid Sayyid Umar Abuti, dia kata aku dah bagi peringatan ini, walaupun orang kata mimpi, tapi aku sangat yakin dengan mimpi aku ni yang akan berlaku benda-benda macam ni. Sekian-sekian disebutlah. Ini golongan dia cucuk kan, memberontak sebagai akhirnya apa kesudahannya. Jadi ni mimpi apa? Aisyah mimpi. Kita pun boleh juga ada takbir mimpi. Tapi tengoklah tuan kan, dalam keadaan bagaimana mimpi kita tu. Kita mungkin tidur dalam keadaan yang baik, dengan berwuduk dengan doanya, dengan zikir sebelum tidur sebagainya. Mimpi mungkin bolehlah untuk ditakbir, ditafsirkan. Jumpalah orang-orang yang pandai tafsir mimpi. Jangan jumpa orang sembarang orang duk tanya kan, yang jual cendol dia tanya tepi jalan kan, kau mimpi tadi kan, oh kau ni jadi wali kau ni kan. Tanyalah orang yang ahli dia, ulama dan sebagainya. Tak pakai tu, aku mimpi Nabi lah kata dia kan. Wah, kau nak jadi ini macam lah kan. Ni Aisyah mimpi. Apa mimpi dia? Aisyah tu malam dia mimpi. Dia mimpi apa? Ada 3 bulan ni jatuh, 3 bulan
bukan bulan 3. 3 bulan tu ada 3 macam tu. Jatuh kat bilik dia. Dalam mimpi je lah. Jatuh kat bilik dia. Kemudian Sayyidatina Aisyah jumpa dengan Abu Bakar Siddiq, ayah dia. Tanyalah, dia kata, beritahulah pasal peristiwa tersebut. Tadi mimpi lah 3 bulan yang cahaya terang benderang, yang indah cantik jatuh dalam bilik dia ni. Dia kata, apakah alamat, apakah tandanya kan? Maka Abu Bakar kata apa? Ditafsirkan, dia kata, akan ada 3 orang yang mulia. Orang yang mulia yang akan disemadikan dalam bilik engkau ni, kata dia. Alhasil, sekarang siapa di rumah Rasulullah? Siapa 3 orang tu? Di makam Rasulullah siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar Al-Khattab. Benar tak kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Benarlah kata dia. 3 orang yang mulia kan. Itu mimpi Aisyah. Nak cerita pasal tu adalah Rasulullah wafat, bumikan dekat situ kan. Ayah ni meninggal situ kan. Bila meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar, Aisyah dah mula buat tirai dah, tabih. Dia dalam rumah tu kan, kita kan, jadi tak buka orang, walaupun tu kubur, tapi malu tuan. Ada orang bukan daripada keturunan ataupun daripada mahram dia, walaupun kubur, jaga orang kan, malu tutup buah tirai. Itu sekali kan Aisyah ni hebatnya. Baik. Kemudian umur Aisyah ni umur dia 18 tahun semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur 3 tahun, Aisyah baru 18 tahun. Cerita bulan PSPM kan, itu kan 18 tahun. Kemudian 18 tahun, kemudian dia hidup pula selepas daripada itu selama 40 tahun pula. Corang kira lah, 58 tahun lah macam tu umur dia kan. Habis wafat umur 14 tahun, 40 tahun selepas tu dia hidup lagi selepas daripada itu 40 tahun. Itu Aisyah tuan radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Sebut sikit, bu kita kenal lah siapa isteri Nabi ni. Banyak ramai isteri Nabi yang lain kan, namanya Habibah ada, Maimunah ada, siapa lagi, Sofiyah ada, banyak nama-nama isteri Nabi ni kan. Boleh kita tahulah sedikit, jangan tak tahu langsung. Oh ya, ada nama macam tu kita pun tak tahu kan. Biarlah kita tahu tuan-tuan. Tanda bukti kita ni tahu kisah Nabi ni, bukan sekadar pasal diri Nabi, kaum kerabat dia, keluarga, anak-anak semua kita tahu kan, sedikit. Baik. Itu baru mukadimah, ada 15 minit lagi sudah masuk waktu. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rafiqun. Rafiq ni tengok Syekh Fahmi Zamzam Habib rahimahullah taala, dia kata rafiq lemah lembut. Tuan-tuan, dalam Asmaul Husna ada tak nama Allah taala Ar-Rafiq? Jawapannya tak ada. Ada budak dua orang ni saya berpasan, anak Barais. Okey, Rafiq tak ada dalam Asmaul Husna. Ya ke Ustaz? Cuba baca. Nas'aluka ya man huwallah. Nak baca tu kan. Tapi tak ada kan? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna ada nama yang sama macam Rafiq tapi namanya Al-Latif, lemah lembut. Kalau kata Rafiq tadi lembut juga. Tapi ada nama lain dalam Asmaul Husna, ada nama Al-Latif. Kalau nama orang Abdul Latif, nama Allah yang lembut. Tapi jumpa ada juga nama Latif Picasso ada juga kan. Tak ada dalam tu. Tidaklah bermakna hanya 99 sahaja nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebut bahawa nama-nama Allah taala ni bukan sekadar terbatas dengan 99, bahkan ada sehingga 1000. Nama-nama Allah Ta'ala ni ada lebih daripada 1000. Tidak terbatas 99 sahaja. Taib. Ar-Rafiq, maksudnya kita sebut tadi lemah lembut, kata Syekh Fahmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lemah lembut, yuhibbul rifqa, dan suka akan kelembutan.
Jadi kata rafiq ni, kata Imam Qurtubi, dia kata apa? Rafiq ini lebih kepada bukan kata lemah lembut saja, tapi terlalu berlemah lembut. Banyak lemah lembutnya. Macam tu. Bukan sekadar lembut saja. Lembut satu, kalau sangat berlemah lembut. Lembut lain, lemah lembut lain. Sangat berlemah lembut, mana sangat lembut. Macam tu maksudnya. Dia kan kadang ada, kalau digandakan tu mungkin satu maksud, okey. Bila kita digandakan perkataan tu, maknanya lebih lagi, bersangatan macam tu. Dia kata Allah Ta'ala tu rafiq ni sangat lemah lembut. Ibarat kalau orang ni, kalau jenis macam orang lah yang namanya ibarat sifatnya rafiq ni, lemah lembut, senang dekati, senang kita nak berurusan. Ni orang macam tu, yang ada sifat rafiq ni. Ada orang dia lembut je. Kadang ni lembut ni senang nak kita cakap pun senang, berurusan dengan dia pun mudah. Itu maksud dia. Baik. Lemah lembut macam mana? Yang sebut tadi al-layin wa tashil, yakni lemah lembut, mudah, senang. Macam tu maksudnya. Kalau kata rafiq tadi, kalau dia lekatkan pada diri seorang ada sifat rafiq ni, macam itulah dia. Senang, dia tak ada, boleh lebih kurang lah dia, tak ada hal punya. Kalau kita berusaha dia lebih kurang, kalau nak kita ada macam ada benda kita dah berusaha yang perlukan keuangan, tak apalah, lebih tu kira lebih kurang je lah. Dia jadi macam tu. Nak kira sen-sen, tak payah sen-sen, tak payah, genapkan je. Yang lebih tak apa, saya halalkan je. Jadi macam tu, senang. Baik. Kemudian, dan dia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lain yang seumpamanya. Baik. Bila kita sebut kata seorang hamba, mana sifat Allah Ta'ala tadi yang rafiq ini, maknanya disebutkan sebagai muyassir wa musahil. Maksudnya apa? Bila seseorang hamba Allah nak buat ketaatan, maka Allah Ta'ala bersifat muyassir, mana memudahkan. Bila Allah Ta'ala hendak kita buat sesuatu tu mudah tuan. Tak payah, kadang kita rasa macam payah, tapi mudah aja, senang je kita, tak ada halangan. Dan bila kata sifat Allah Ta'ala rafiq ni adalah muyassir wa musahil. Musahil ni pula maksudnya apa? Melorongkan seseorang hamba itu untuk melakukan ketaatan. Tadi mudah dia, Allah mudahkan dia dan dilorongkan dia buat ketaatan, buat kebaikan. Itu sifat rafiq yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muyassir wa musahil. Pertama, dia mudah kita nak buat, mudahkan urusan kita, kemudian dilorongkan kita pula buat kebaikan. Itu sifat rafiq yang ada pada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan ya? Kemudian imam, ini pernah ulama lah sebut, dan tu Imam Khattabi, dia banyak lah. Ada imam yang lain sebut, Imam Khattabi umpamanya, memberi makna rafiq ialah Allah Ta'ala ini tidak gopoh. Tidak gitu kelang kabut. Allah Ta'ala tak gopoh bila membuat suatu keputusan, walaupun menghukum pada orang yang berdosa. Saya ulang balik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dengan namanya yang rafiq tadi tu, bukannya Tuhan ataupun Tuhan yang tidak gopoh bila mana buat keputusan walaupun untuk menghukum orang yang berdosa. Maksudnya apa tuan-tuan? Di akhirat nanti, bila satu hamba Allah Ta'ala, manusia ni buat kesalahan, ahli asi, orang buat maksiat, orang buat dosa. Jadi di akhirat besok Allah tahu dia ni orang buat dosa. Kau buat dosa, tengok dosa kau ni, okey, masuk neraka terus. Boleh tak Allah Ta'ala buat itu? Boleh terus. Kau orang dosa, masuk neraka. Kau orang baik, masuk syurga. Boleh tak buat itu? Boleh. Tapi Allah Ta'ala sifat rafiq ni tak apa-apa. Bukan sekadar perlakuan dia, tapi ada benda lain yang nak mengiyakan perbuatan dosa ni. Contohnya apa? Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi di atas ketelanjuran ataupun dosa yang dia buat. Tu baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akhirat besok mulut kita ni kena khatang, kena tutup, kena pasung. Dan jadi saksi besok adalah tangan dan kaki. Adakah Allah Ta'ala tak tahu dengan kesalahan kita buat, memerlukan tangan dan saksi untuk jadi saksi? Adakah Allah Ta'ala tahu? Tahu. Allah Ta'ala Al-Alim. Tapi nak menunjukkan Allah Ta'ala tu tak ada semudah macam tu. Tangan kau jadi saksi.
sebagai dia yang mendakwa atas perbuatan kesalahan kau. Kaki pun sama juga. Ini kaki dah pergi melangkah tempat maksiat, tangan adalah ambil hak orang ni. Itu kata ulama. Jadi walaupun kita tak, Allah Ta'ala tu Maha mengetahui kan, boleh je masuk neraka. Tak. Allah Ta'ala Rafiq Allah Ta'ala tu ada benda lain yang datang jadi saksi. Tangan kau jadi saksi atas diri badan, tubuh badan kau sendiri akan jadi saksi atas pelakuan kau masa dekat dunia. Baik. Kita tengok keterangan kata musannif ni, pengarang kitab ni. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperoleh daripada tindakan disanakan dengan lemah lembut itu akan meninggalkan kesan yang mendalam, di mana perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu lebih memberi kesan dalam lubuk hati. Kadang tuan-tuan kita marah kan seorang, kadang tak jalan. Apa nak jadi engkau ni bla 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 kan. Dia macam tu juga. Tapi kadang kita nasihat, pegang tangan dia, peluk dia, kenapa ni, apa masalah. Ataupun kita sebut ayah dengan anak umpamanya kan, tengok kau macam ni, tengok abang Long buat macam ni, ayah rasa tak bagus. Patutnya abang Long ni sebagai abang tunjuk contoh yang baik pada adik-adik. Jangan buat macam tu. Alung sebagai seorang dia touching, sentuh, lembut kan. Kalau apa nak jadi engkau ni, kau ni anak yang sulung, patut tunjuklah contoh pada adik-adik. Ya, tengok ayah kan. Tak kisahlah ayah ada bos kat office ke sebagainya, peduli apa, fungsi masjid, surau ke, tak heran kan. Tapi kadang lembut tu kadang tu lebih lagi. Lebih lagi masuk, dia lebih menyentuh lagi. Sifat tu, kelembutan tu. Tapi tengok juga keadaan tuan, semua nak lembut, jangan anak duduk rumah orang pecah pasal orang. Jangan buat macam tu loh. Ini kan rumah orang. Tak jadi tuan. Tak jadi tuan kan. Jadi askar tak boleh kan. Tak jadi apa tuan. Tak jadi. Dia tengok keadaan lah kan. Lembut-lembut, jadi lembutlah askar kita kan. Kena keras kan. Bagi hukuman, tak lewat sebagainya, denda. Kena macam tu. Macam pengalaman pak mentua jadi askar, memang mak mentua saya kata, ayah kau suka bagi dondo kat orang sarjan kan, memang bagi dondo. Kemudian sebaliknya, tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan akan menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang untuk menerima kebenaran yang diperkatakan. Kadang-kadang ialah satu sudut, dia bukan tak boleh langsung nak keras tuan, tak boleh. Dia bukan keras kasar, tak, dia tegas, itu lain sikit. Kadang ada benda perlu kepada kita tunjukkan amarah dan sebagainya dengan perbuatan salah dan sebagainya. Ada satu sudut kadang tak perlu pun, bendanya kadang tak berpadanan dengan tindakan kita, benda sikit pergi marah lebih. Kadang tak kena pun macam tu, canak kita lah kadang. Kesalahan kecil sangat kan, tapi kita marah tu lebih daripada yang sepatutnya, padahal tak boleh nak marah. Kesannya nanti anak adik keras dan sebagainya. Begitulah tabiat seorang insan. Walaupun dia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak ataupun berkata-kata dalam keadaan lemah lembut, namun dia inginkan kelembutan tindakan dilakukan kat atas diri dia. Orang yang dia kasar, dia pun marah orang, tapi dia nak orang buat baik dengan dia, betul tak? Kan? Dia suka marah orang, tapi dia tak suka orang marah dia. Dia suruh orang, dia buat sebaliknya, tapi nak minta orang buat baik dengan dia. Macam mana orang nak? Dia buat buruk dengan orang, tapi dia nak orang buat baik dengan dia. Macam mana? Sepatutnya bertimbang baliklah kan. Kita buat baik, dia balas baiklah. What you give, you get back lah. Ni sebalik macam tu kan. Tanyalah tuan, kalau orang kan, misalnya contoh kan, kadang orang tanya macam artis lah apa semua kan, wah ni dia dah aurat menyanyi bentuk sebagainya, tak kisahlah menyanyi, bukan kata-kata apa ni, nak kata dia buruk sebagainya, tak. Dia tanya dia nak dapat suami macam mana, oh nak dapat suami yang rajin solat, yang soleh, video seksi ni kan, rambut brown nak suami yang macam mana, yang soleh, yang baik, boleh membimbing, kata dia kan. Sebelum kita nak dapat yang soleh, kita kena soleh dulu kan. Kita nak yang soleh je kan, kita soleh dulu, kena soleh dulu. Ni yang soleh, tapi kita tak upaya nak jadi orang soleh dengan harapan dia boleh didik saya kan. Tengok dengan keadaan sekarang ni banyak benda ni nak kena atur, nak kena ajar ni kan. Contohnya kan, nak dapat orang soleh, kita soleh dulu, kena jadi orang soleh dulu. Biasa normal, semua macam tu.
Kalau orang yang jahat dia nak, mesti nak yang baik juga. Orang curi ayam kan, dia nak makan, dia boleh patahkan leher ayam. Tak, tuan, sembelih dia tu. Kiblat sini. Dia curi ayam. Tapi dia nak sembelih, dia minta ngadap kiblat, tuan. Saya ada panggil imam surau lagi, orang sembelih. Bismillah, imam pun tak tahu ayam siapa kau ambil ni. Ayam siapa kau rembat ni? Ni ayam tu. Jangan. Patah tu. Jangan, mana boleh, tak halal lah. Haram nanti makan ayam. Dia tak tahu mencuri ayam tu haram. Tapi dia nak makan, takutnya. Takutnya. Kata macam almarhum Ustaz Ismail Qamus, rahimahullah ta'ala, Allah mampukan dosa dia. Cerita apa, ada perompak masuk rumah dia. Perompak masuk rumah dia. Jadi orang nak mencuri lah kan, nak merompak. Jadi rumah tu banyak kitab-kitab Arab. Jadi mungkin kadang-kadang kita simpan tempat yang kita fikir di luar kotak kan, daripada kotak pemikiran kita. Celah kitab ke, duit-duit tak salah kitab. Kitab banyak kan? Salah. Besok ada pula tiwai dia dengan kitab banyak rumah. Dapat kitab yang berjilid dengan 11 jilid. Letak dengan not 50 selai kan. Perompak nak cari ni, nak selongkar ni. Tu kitab Arab, bukan Quran. Dia nak alihkan kitab Arab tu pakai kain, tuan-tuan, takut berdosa. Dia boleh takut berdosa. Kitab Arab, tak payah wuduk pun tak apa. Kitab, buku. Buku. Dia sebut kitab, macam berdosa. Buku. Tapi itu kitab maknanya kitab. Kalau kita sebut kitab, kitab agama lah. Kitab kan berjilid cantik, dia punya cover semua sebagainya kan. Dapat berjilid dengan kitab yang besar Sahih Bukhari kan. Dia ingat Quran kan. Dia alihkan pakai kain, tuan, takut berdosa. Dia pakai kain, takut berdosa, tak ada wuduk. Kau mencuri itu berdosa. Macam ayam tu lah, sama, tuan. Semua orang, yalah, dia tak mahu yang baik. Padahal tahu dia benda jahat, tapi nak yang elok juga. Nak makan, nak orang sembelih kan. Contoh yang mudah lah, yang signifikan yang kita boleh fikirkan kan. Oleh itu, sifat lemah lembut perlu dimiliki oleh setiap orang, sama ada diri sendiri lembut atau kasar. Telah terbukti bahawa kelembutan itu berjaya menembusi pintu hati seseorang yang tertutup rapat. Bagaimana cara Nabi SAW ini memikat hati orang kepada Islam. Banyaklah contoh. Macam contoh orang ni, Nabi, tuan. Orang buat buruk, kita balas baik. Itu sunnahnya. Kalau kita orang buat jahat, kita balas jahat, itu namanya dendam kan. Kalau orang buat baik, kita balas jahat, itu namanya zalim. Kalau orang buat baik, kita balas baik, normal lah, biasalah macam tu kan. Orang baik, orang berbudi, kita berbahasa, bahasa Melayu kita punya simpulan peribahasa kita kan. Tapi kalau orang buat jahat, kita balas baik, itu apa nak panggil tu? Itu sunnah, tuan. Cara Nabi macam tu. Satu hari orang Yahudi, orang bagi salam kat Nabi, Assalamualaikum. Dia doakan keburukan kan. Dia doakan Nabi, Assalamualaikum. Sekarang doakan Nabi. Kemudian Aisyah menjawab sama juga macam mana orang tu jawab, orang tu bagi salam. Maka Nabi larang. Ni berkata, jangan doa, jangan sebut macam tu. Jawab kena jawab juga, tapi jangan kita belajar itu bab salam kan. Dah belajar dah itu, ingat tak itu? Adab memberi salam kan, dah belajar dah itu. Macam orang yang kafir, orang bukan Islam bagi salam, kita jawab dengan apa? Assalamualaikum, tiba-tiba. Dia lafaz yang elok lah. Kita kena jawab macam mana? Kalau ikut dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis dari Aisyah, Nabi ajar Aisyah, bila orang yang bukan Islam bagi salam, jawab waalaikum. Cukup. Waalaikum. Dia kata, kalau kata assalamualaikum, celakalah engkau, dia macam tu kan. Kita menjawab waalaikum, dan kembali balik pada engkau lah, dan kat atas engkau macam tu juga. Tak payah kita jaga celaka, kau pun celaka, orang hajar kau. Jadi orang ni pula kan, hawa semua keluar kan. Tak payah, tak payah. Waalaikum, Nabi ajar. Itu walaupun macam tu, adabnya masih, walaupun orang sebut doakan keburukan pada kita, Aisyah dah marah lah kan. Aisyah doa Nabi kita, jangan ya, waalaikum saja. Jangan kita, biar kita tahu orang Islam, kita tak tahu, kita jawab beria, jawapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa acong tu Sami bagi salam ni. Waalaikum, cukup. Pernah ada sesuatu sebuah kisah ni, siapa ada Cina kat Brogah tu, agan nama dia.
Dulu kita nampak lah masa tu pilihan raya tahun bila saya pun tak ingat. Dia duduk gantung bendera kan. Lepas tu orang pun nampak, orang pun lalu kat simpang dia duduk gantung bendera. Dia gantung bendera tu parti ni lah kan. Orang ingat geng-geng tu juga. Orang pun turun kereta, Assalamualaikum. Dia nampak orang berhenti kat simpang. Tu Cina Agan pun jawab bagi salam. Assalamualaikum. Yang kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemain lagi kan. Dia tak nampak kau gelap masa tu malam. Mungkinlah. Kau tahu Cina Waalaikum. Cukup lah. Kadang pelik kan. Nama Yagan tapi dia pun join usrah kan. Pelik tu. Benda Allah Ta'ala buka hidayah pada dia. Ada gitu. Ada lagi. Hidup lagi. Taib. Itu contoh yang mana Nabi balas dengan kebaikan. Banyaklah kisah lain lagi kita boleh tengok. Kemudian lemah lembut yang dimasukkan sini bukan bererti lemah lesu, bukan maksudnya itu, tetapi membawa erti suatu penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia, walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang sangat berat. Baik. Walaupun kita anggap benda tu payah ataupun cabaran tu besar ataupun kita kata apa, buruk pun tentang kita, tapi sebagai kita orang Islam, kita kena balas dengan cara yang baik juga. Ni sehari dua ni viral. Dia tak puas hati dengan suami dia, ada hubungan dengan orang lain. Ini viral, semua tahu kot kisah tu, doktor tu. Cuma ni tuan, bagi saya lah, mungkin yang tahu kan, kurang bersetuju lah cara macam tu. Dia publish dalam medsos, media sosial, cerita pasal memang ya kalau benar lah memang suami dia buat benda tak baik, memang tak baik lah. Tapi dibongkar cerita tu, dibuka aib suami dia, walaupun memang suami dia satu sudut kalau benda tu betul lah, memanglah benda tak baik, tak bagus, ada hubungan dengan perempuan lain dan sebagainya, sehingga kan menjurus kepada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Tapi sebagai kita orang Islam, serahkan pada pihak berkuasa, uruskan pergi mahkamah syariah. Suami pun dah ceraikan dia. Dalam cerita dah viral ni, saya tengok ramai juga pasal para asatizah kita ni yang menegur perbuatannya. Dia ceritakan kronologi peristiwa dia. Suami ni keluar mesej-mesej yang apa semua keluar. Ya Allah. Macam tu tuan-tuan. Sekarang memang betul kita sakit hati kan. Kita buat tu dengan kita beremosi. Memang biar netizen yang nilai. Tak payah netizen nilai. Jabatan netizen ni memang laju tuan-tuan. Dia jadi judges, jadi hakim dia kan. Tak payah. Biar mahkamah menentukan. Kalau betul dia buat ni, biarlah ambil tindakan pihak agama sebagai settle. Buat apa kita nak buka aib suami semua sebagainya. Walaupun dia buat dosa satu kesalahan, dia dosa tuan. Biar kita buka aib ni, dosa tuan. Biarlah pihak sepuas hati. Ada sebab apa? Emosi, hawa nafsu. Tuan-tuan, sekarang ni mungkinlah kita puas hati, tak apa. Kita puas hati biar suami, biar orang tunjuk inilah rupanya orang tu ni. Sebab perempuan tu PJJ jauh, bertugas tempat lain, suami tempat lain. Cabaran tuan-tuan sebenarnya. Cabaran. Kalau tak kuat tu itu boleh terjebak. Yalah, mungkin jumpa sebulan sekali, 2 minggu sekali kan. Kita kan orang rumah tak ada pergi kursus 3 hari pun tak ada kan, lesson lain kan. Ini kan dah jumpa PJJ ni. Saya rasalah pengalaman tu 3 tahun PJJ. Isteri mengajar kita kat sini. Cuma kita kena kuatlah, doa yang baik-baik sebagainya kan. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, tak perlu nak buka-buka macam tu. Kesannya besok apa? Bila kita dah berusia, dah tua besok, berita, cerita dah tersebar luas seantero dunia ni, satu orang boleh akses. Katakanlah kita delete posting tu, tapi orang yang buat screenshot, dia ambil yang save benda semua, masih kekal lagi. Dah tua besok menyesal, ya Allah, nak cucu tahu keturunan kita kan, kisah tu. Buat apa? Apa yang kita boleh dapat? Adakah kepuasan dulu tu ke penyesalan kemudian hari nanti? Tu kata menyesal kemudian tiada gunanya. Ni dia orang Melayu sebut ni kan. Apa? Sebab apa? Emosi, nak tunjuk. Biarlah netizen tengok ini perangai lagi. Tengok. Memanglah. Tengok. Patutnya ni sifat lembut tu, sehingga kan cabaran depan kita masih lagi lembut. Tak apa, kau buat ni, tak apa, itu kau berosa, kau ni pasal. Sekarang ni tindakan dan seterusnya akan bawa mahkamah, biar mahkamah putuskan sebagainya. Aku nak hak penjagaan anak, urus settle, tak ada siapa pun tahu. Rumah tangga kau dorang je punya hal. Satu kampung tahu, family kau saja yang tahu. Sebab bercerai, mungkin family takkan nak cerita pada orang lain kan. Dah, ni satu dunia, satu Malaysia, semua orang duk komen, semua orang duk share sebagainya. Na'udzubillah min zalik.
Ini dia sifat ar-rafiq tadi tu, kelembutan tu. Yuhibbul rifqa, Allah menyukai akan kelembutan. Macam mana kita contoh sifat ni, rafiq ni? Sebab tu kata ulama Said Hawa, dia kata apa, seseorang tidak akan sampai kepada kedudukan al-rifqa, rafiq tadi tu, sehingga dia berlemah lembut bukan hanya pada manusia tetapi kepada haiwan dan harta benda yang sifatnya jamadat, yang sifatnya tak ada nyawa ni. Orang yang ada sifat al-rifq tadi ni, dia bukan lembutnya pada manusia sahaja, padahal makhluk Allah Ta'ala yang lainnya, binatang dan pada benda yang lain yang sifat jamadat, yang tak ada nyawa ni. Ada orang kadang kan nak masuk rumah, pintu buka elok-elok, tutup, dah menyapu letak elok-elok, sapu bong campak kan, lepas makan tang lempar nun, selendong boom tutup, pintu kereta tang, macam tu ke? Tak ada arifku lah tu. Walaupun benda-benda yang tak bernyawa, elak tutup, susun kan, cawan sebagainya. Cara kita sebagai kemas, susun elok apa sebagainya. Kat rumah pinggan, basuh pinggan tang, macam tu ke? Akak-akak belakang basuh pinggan tang, macam tu. Tahulah pinggan plastik kan, boleh Colgate dapat 2 pinggan dulu kan. Tapi kita basuh pinggan sebagainya kering, tak elok, nak kemas sebagainya, periuk apa sebagainya, tang. Kita tak macam tu kan. Kadang kita kat rumah nak masak pun tak dengar bunyi masak kan, lembut cara masak kan. Yang kata tom yam tang. Macam tu Cina punya tu kan. Macam tadian singa tuntang kan. Memang tu kan, itu tarikannya. Kita lambat pun kita rasa yakin itu kita punya menu lah tu. Padahal bukan lagi, tak siap lagi, ada lagi 3, 4 lagi. Dia tentang tengah buat. Padahal tak tahu kan. Ni kata Sayyid Hawa, seorang yang tidak seorang tidak akan sampai kepada kedudukan ar-rifqu selagi mana dia tak berlemah lembut pada makhluk Allah Ta'ala, sama ada manusia ke, haiwan, binatang ke, sehinggakan kepada benda yang tidak bernyawa ni. Kalau tak ada, masih lagi tak lembut pada yang tu, belum sampai lagi sifat tu, al-rifq, sifat kelembutan tu. Yuhibbul rifqa, Allah Ta'ala menyukai orang akan kelembutan. Kita buat lembut, buat baik, sopan, Allah tak suka. Kata Allah Ta'ala tengah manusia pun suka kan. Kadang-kadang orang senang berurusan kita kan. Saya pernah ni penolong pendaftaran nikah cerai dan terujuk kan. Saya ni baru lantik hari tu. Siapa nak nikah boleh. Jadi yang tu imam ni, yang muda ni, yang sama lebih kurang saya ni kan, dia baru dia lantik. Dia tu dia kata, lately ni, sekarang ni kata orang ramai semua pergi kat saya lah kata. Nak nikah pergi. Dia ada imam tu 2 orang, juru nikah tu 2 orang kat masjid tu, Korea tu. Jadi orang semua pergi kat dia. Kenapa pergi kat ni? Tok imam nombor 1 tu garang dia tu. Kan? Jadi kan saya ni, orang saya lebih kurangnya tengok orang pun seronok kan, dengan sesenang berurusan. Kata ni borang tak cukup lagi ni gambar tak ni, dia nak gambar yang pakai songkok ni, tak ada songkok ni. Kalau jenis gambar pakai songkok, kau hantar ni pergi ambil gambar. Garang tu imam ni. Ni tak lengkap ni, mana borang yang apa lagi? Kenapa kau tak kepilkan sekali? Kan kena 2 salinan. Kenapa kau buat 1 salinan? Kau ni saya tak boleh proceed lagi dah, pergi buat dulu. Boleh tak? Ni tak lengkap ni. Nanti kalau nanti buat 1 lagi salinan, dah siap nanti apa semua, bagi kat saya balik, saya check semua. Kan lain 2 ayat dia. Senang hati orang, lain ni kan. Kalau kata ni padahal di situasinya sama, masalahnya pun sama, tapi cara kita terima kan, cara kita berurusan tu dia membezakan. Pergi counter kan, minta maaf ya encik, boleh tunggu lewat sikit lah, sebab kita sistem kita shut down, kita punya sistem down sekarang ni. Ambil masa dalam 10 minit lagi, boleh encik tunggu kejap boleh tak? Kalau orang minta maaf encik ni sistem down, kata sampai pukul berapa ni, tunggulah dulu, ni sistem ni bukan kita sengaja nak, kan beza kan. Tunggu kejap boleh tak, kita tengah repair, technician kita tengah buat sekarang ni. Minta maaf encik tunggu sebentar encik tunggulah kejap, kata sabarlah, dia tak sabar. Tahu tak sabar tu tak sabar. Dia tak sabar. Dia suruh kita sabar. Dia suruh kita sabar, dia pun tak sabar. Banyak macam tu kan. Tahu tak sabar. Okey tuan-tuan sabar lagi tak ni? Saya tak sabar dah, cukup lah tu. Jadi insyaAllah cukup sekadar itu dulu. Kita sambung pada episod seterusnya. Dia macam drama kan, episod kuliah seterusnya dengan tajuk akan datang pemaaf. Maaf. Jadi kesempatan ini saya mohon maaf jika ada salah silap sepanjang saya menyampaikan kuliah pada
pada maghrib insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Iftah 'alana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa bizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.